Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Pagi penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertamu dalam rumah Allah Azza wa Jalla ini untuk kita pamerkan ketaatan hanya kepadanya. Dengan jalan kita mendirikan salat fardu subuh secara berjamaah. Teringat saya akan sebuah hadis yang diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyuqda faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah berwuduk dan telah bersuci daripada rumahnya, kemudian dia menghadiri salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dia laksanakan adalah salah satu daripada kewajipan yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan, maka ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap langkahnya yang mengangkat kakinya akan menghapuskan dosanya. Justru itu, sedarlah kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebahagiaan. Kadang-kala ada orang mencari keseronokan, ketenangan, kebahagiaan jiwa, dia suka bawa dirinya ke kedai kopi, suka bawa dirinya ke pub, ke disko, ke tempat-tempat maksiat. Akan tetapi sebenar-benar bahagia itu adalah saat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan lagi rasa syukur tak terhingga hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana di kala ini dialah Allah yang telah memilih wajah-wajah dan hati-hati kita untuk terus kekal bersemi di dalam rumahnya ini, untuk kita duduk di atas jalan ketaatan yang berikutnya, iaitu jalan menuntut ilmu. Ketahuilah, saat kita menuntut ilmu dalam rumah Allah Azza wa Jalla, kita mendapat banyak kebahagiaan. Ini dapat kita saksikan dan juga dapat kita ambil pelajarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah menyatakan, la yaq'udu qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna fi ma bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'inda au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tidak ada satu kaum yang mana mereka ni mendatangi salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kerjakan hanya dua hal: belajar Al-Quran ataupun membacakan Al-Quran, maka bagi mereka 4 keberuntungan. Saya ulang sekali lagi, tidak ada satu-satu kaum yang mendatangi salah satu daripada rumah-rumah Allah Ta'ala yang mereka kerjakan hanya 2, belajar isi kandungan Quran ataupun membaca Al-Quranul Karim, maka bagi mereka 4 keberuntungan. Keberuntungan yang pertama adalah para malaikat akan senantiasa berdamping dengan orang-orang yang selalu mempelajari kalamullah, kalamullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya juga dapat diperhatikan daripada riwayat Bukhari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan fudula, sesungguhnya boleh jadi fudula ini datang daripada perkataan fadilah, kelebihan. Fudula, malaikat-malaikat yang telah diberikan kelebihan. Apa kelebihan mereka? Apa kerja mereka? Yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Kerja mereka hanya berlegar-legar di atas muka bumi, mencari di manakah adanya penuntut-penuntut ilmu. Fa idza wajadu qauman tanadaw halummu ila hajatikum. Saat mereka sampai di surau Ar-Rasyidin ini, mudah-mudahan, maka mereka dapati adanya para penuntut ilmu di kalangan hadirin dan juga hadirat, maka mereka akan berkata sesama mereka, halummu ila hajatikum, pakat mari sinilah malaikat-malaikat fudula. Kerana inilah apa yang kita cari selama mana kita berlegar-legar di atas muka bumi ini. Fayahufunahum bi ajnatihim ila sama'id dunya. Kemudian mereka pun mengangkat sayap mereka sampai ke langit dunia, dan di sana berlaku dialog di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang hadisnya panjang. Ala kullin, kita nak bagi tahu, setiap kali ada majlis ilmu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, setiap kali adanya majlis ilmu yang mengingatkan, yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di sana juga adalah majlis para malaikat.
Oleh yang demikian, walaupun di mata kasar kita tak nampak begitu penuh, tak begitu ramai makhluk-makhluk ataupun manusia yang memenuhi rumah Allah Azza wa Jal, tapi kita tahu di sana adanya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada para malaikat yang mendoakan para penuntut ilmu sebagai tanda ridha atas usaha mereka mendekatkan diri dengan Allah Taala. Keterangan yang kedua saat kita baca Quran, saat kita mempelajari kalamullah dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, Nabi janjikan ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan hujani mereka dengan kasih sayangnya. Ini yang dimaksudkan, kalau nak cari bahagia, nak cari kedamaian, keamanan, datanglah rumah Allah Subhanahu wa taala. Perasan ataupun tak perasan, saban kali kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, ucapan pertama kita adalah bismillah. Kemudian kita dianjurkan untuk menyebut salawat ke atas Rasulullah. Kemudian kita pun sebut bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian apa doa yang Nabi ajar kita? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya ayah, ibu-ibu, kalau yang memang kita klaim kita ni ahli surau, kita klaim kita ni ahli masjid, tak beramal dengan doa ini, rugi. Sebab Nabi yang ajar kita, Nabi yang hari-hari masuk dalam masjid, dan Nabi SAW yang mengajarkan kepada para sahabat untuk mengamalkan doa ini, yang artinya adalah dengan nama Allah, selawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kenapa bila kita masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala kita minta Allah Taala bukakan pintu rahmat? Kerana di dalam rumah Allah Taala inilah tempat mendapatkan ketenangan dan juga kebahagiaan. Tapi bila kita keluar daripada rumah Allah Taala, apa yang kita dituntut untuk sebut? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Tuhanku, kupohon kepadamu agar dikurniakan kelebihan-kelebihanmu kepada diriku. Sebab masjid bukan tempat cari duit, masjid tempat cari pahala. Bila kita keluar daripada masjid, kita minta kurniaan Allah Subhanahu wa taala, nak bisnes, nak berniaga, nak jual kurma, nak jual madu, nak jual apa saja di luar masjid, bukan dalam masjid. Bila masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak kena kejar adalah pahala. Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu masjid terbina, sebahagian ulama menyatakan kepada kita, ini yang saya dapat ambil input dan juga manfaatnya daripada kitab Mawsu'atil Adabil Islamiyah fi Daw'il Qur'ani wa Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid An-Nada. Dia katakan kepada kita, sekurang-kurangnya masjid ini hanya boleh melakukan 4 perkara ini sahaja: salat, zikir, baca Quran, i'tikaf. Ini tujuan utama kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat, zikir, baca Quran, i'tikaf. Selain daripada itu, maka kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan apa-apa yang berkaitan dengan dunia. Kalau kita kata mesyuarat, nak tentukan siapa penceramah, kitab apa, itu termasuk dalam bab zikir. Kalau kita nak bagi tahu ada gotong royong dan semisalnya, itu termasuk dalam bab zikir. Akan tetapi kalau nak berkenaan dengan urusan jual beli, kehilangan barang-barang, maka Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berniaga dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau sebutkan kepadanya, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Arahan siapa? Nabi SAW. Dan kalau ada orang yang menjerit-jerit mencari barang-barangnya yang hilang dalam rumah Allah Ta'ala, hendaklah engkau sebutkan, kata Nabi SAW kepadanya, semoga Allah tidak menjumpakan apa yang engkau cari. Kerana masjid tidak terbina untuk urusan itu. Masjid dibina untuk hal yang 4 yang kita sebutkan tadi. Justru itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya saat kita baca Quran, kita belajar isi kandungan Al-Quran dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang ketiganya nazalat alaihimus sakinah. Allah Taala akan campakkan ketenangan. Yang kita sebutkan tadi, ketenangan ini tak ada di kedai kopi, ketenangan ini tak ada dekat bengkel motosikal, dekat kedai kereta, tak ada. Dia hanya di dalam masjid. Tak percaya, kita tak masuk lagi pun dalam tajuk utama kita, tapi ramai mata telah pun terpejam. Kan? Tenang ke tak tenang? Tenang. Kalau kita sembang agama kat kedai kopi, insya-Allah kita tak pejam mata. Sebab apa? Yalah, kita boleh isi kita punya
keperluan, kita punya isi perut dan semisalnya. Tapi saat kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita diminta untuk laksanakan adalah diam. Dan diam itu kadang-kala menyebabkan kita letih dan mengantuk. Dan tak apalah, moga-moga ianya sebuah perjuangan yang Allah hitung sebagai amal soleh, dan Allah Ta'ala satukan kita beramai-ramai dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, yang paling utama, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga menyebut nama-nama kita setiap orang di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sebutkan, kalau kita berada di luar daripada rumah Allah Ta'ala, belum tentu Allah nak sebut nama-nama kita. Selalu saya terdengar ucapan guru-guru saya yang mengatakan, biarlah nama kita tak terdengar oleh ucapan penduduk bumi, asal sahaja nama kita bergegar di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkanlah diri ke rumah Allah Taala dan laksanakanlah satu di antara dua. Sama ada kita baca Al-Quran ataupun kita belajar isi kandungan Al-Quran. Maka tazkirah pada pagi ini, saya tengok dekat iklan tadi tulisannya umum, maka umumlah insya-Allah yang kita akan sama-sama selusuri. Namun umum ataupun tidak, masih lagi berkait rapat dengan apa yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan pembacaan Al-Quranul Karim. Kalau kita buka satu kitab yang judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, yang wafat pada tahun 676 Hijrah, maka kita akan dapati bab yang pertama diletakkan oleh beliau rahimahullahu taala, iaitu keutamaan pembaca dan penghafaz Al-Quranul Karim. Maksud keutamaan, mengapa perlu kita baca, mengapa perlu kita hafaz Al-Quran. Saya yakin di hadapan saya, kita bukan sekadar suka hendak dinobatkan di sisi Allah sebagai ahli surau ataupun ahli salat ataupun ahli masjid, tapi dalam kerangka yang sama kita sangat berharap kita mendirikan salat dengan memperpanjangkan bacaan Al-Quranul Karim. Kerana itu di antara sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita nak memperpanjangkan bacaan Al-Quran kalau kita sendiri tak baca, kalau kita sendiri tidak hafaz. Dek, kerana itu Al-Imam An-Nawawi letakkan tajuk besarnya adalah keutamaan membaca, pembaca dan penghafaz Al-Quran. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala terus mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla daripada surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah cerita kepada kita tentang tiga kumpulan manusia, dengan baik-baik, tiga kumpulan manusia yang sedang melakukan perdagangan dan juga perniagaan dengan Allah, yang mana mereka senantiasa berharap perniagaan itu tak akan pernah merugi. Saya selalu bawa contoh dan juga permisalan berkenaan dengan ayat ini di mana sahaja saya berkuliah. Kita dalam kehidupan kita sangat teruja melihat kepada perniagaan yang menguntungkan. Sampai-sampai bila kita lihat ada orang yang berjaya dalam bisnesnya, kadang-kala terdik di dalam mulut ataupun di dalam hati kita mengungkapkan, ya laitana mithla ma utiya, aduhai kalaulah aku dapat macam mana dia dapat. Dan ucapan ini disebutkan oleh follower Qarun laknatullahi alaih. Ketika mana Qarun keluar bertemu dengan dia punya pengikut dengan mengenakan perhiasan dia yang dahsyat, maka pengikut-pengikut Qarun pun berkata, ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Aduhai, kalaulah kami dapat macam mana si Qarun dapat, tentulah kami sangat beruntung dan berbahagia. Aduhai, untungnya si Qarun. Nampak tak? Pengikut-pengikut kata begitu. Sebab apa? Fitrah manusia bila lihat kepada kesenangan orang lain, maka dia akan sangat teruja. Dia akan sangat-sangat menginginkan, bersyahwat. Bila tengok, nak. Bila tengok orang pakai kereta besar, rumah besar, motor besar, semua segalanya yang besar dan mewah, maka dia senantiasa berkehendak. Ini fitrah. Ini fitrah yang Allah Ta'ala campak. Kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat 13, 14, 15. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'ami wal harth. Allah Ta'ala bagi tahu saat insan ini diciptakan, Allah Ta'ala fitrahkan, Allah Ta'ala perhiaskan
kepada syahwatnya ke arah 6. Manusia ni standard dia macam tu. Siapa pun kita, budak kecil ke, orang tua ke, orang kaya ke, orang miskin ke, 6 hal ni tak akan lari dari hidup dia. Yang pertama, dia akan cenderung kepada pasangan, dia akan cenderung kepada wanita. Zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa, dia akan cenderung suka tengok wanita. Kalau tak suka tengok wanita, fitrah dia rosak. Kan? Kalau dia suka tengok lelaki, lagi masalah lah. Kan? Jadi lelaki dia akan cenderung suka tengok wanita, wanita dia cenderung tengok lelaki. Ini fitrah yang Allah dah hiaskan. Yang kedua, wal banin, dia akan senantiasa memenangkan anak-anaknya. Anak-anak dia, suka anak-anak dia. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita boleh tengok sebahagian orang, anak dia mencuri ke, isap rokok ke, apa ke, dia tetap kata anak aku baik. Kalau anak dia buat salah macam mana sekalipun, guru besar kata dia berbuat kesalahan, kerana itu kami denda, maka dia kata guru tu yang salah, sebab anak aku mesti betul. Ini fitrah. Sebab itu anak tak boleh jadi saksi dalam mahkamah, tak diterima persaksian seorang anak terhadap ibu dan ayah, sebab bias. Sama juga mak bapak pun bias. Dia akan cenderung anak aku mesti betul. Kemudian yang ketiga, al-banin, al-qanatir, harta, al-muqantarah, yang bertindan-tindan, bertimbun-timbun. Sebab tu Nabi kata, lau anna li bani adam mawadiyan min dhahabin labtagha thaniha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu anak Adam itu telah memiliki satu lembah emas, maka dia akan cari yang kedua. Menunjukkan fitrah kita ni, dalam kita punya bank dah ada 1 juta sekalipun, belum tentu kita akan rida. Kita pasti nak cari yang 1 juta yang kedua, 1 juta yang ketiga dan berikutnya. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Selepas al-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, Allah kata al-khailil musawwamah. Manusia ni dicenderung kepada kuda yang bertanda. Apa maksud kuda yang bertanda? Kenderaan yang bagus, kenderaan yang laju dan semisalnya. Sebab tu kita tengok banyak kereta gambar binatang. Mercedes Ferrari ke, Lamborghini ke, semua. So manusia dia teruja ke arah kereta-kereta ataupun kuda-kuda yang bertanda, yang bagus, yang selesa, yang laju dan semisalnya. So fitrah dia macam tu. Yalah, walaupun kita pakai kereta binatang kancil juga, tapi kadang-kadang dia tak terhenti kat kancil tu, dia akan naik kepada rusa, dia akan naik pergi sampailah kepada tadi itulah Ferrari ataupun Lamborghini dan semisalnya. Tapi saat kita dah pakai Ferrari, Lamborghini, agak-agak terhenti tak kita punya syahwat? Belum lagi. So dia akan tengok orang yang pakai yacht pula, yang pakai kapal, bot persendirian. Dah ada bot sendiri, dia tengok orang pakai jet peribadi pula. So dia, manusia ni tak akan pernah puas. Sebab ini fitrah yang Allah Ta'ala dah campak. Kemudian al-an'am wal harth, yang kelima dan yang keenam, Allah Ta'ala kata manusia ni pasti diuji dengan an'am, kita panggil apa? Haiwan-haiwan ternakan, ataupun yang kita sebut tadi lah, perniagaan, perusahaan, syarikat. Dia suka besar-besar, dia tak suka ada kedai kecil je. Dia mesti nak besar, nak ada shopping mall, nak kena ada mega mall, baru dia kata aku berpuas hati. Kemudian yang terakhir adalah al-harth, buah-buahan dan tanam-tanaman, yang kalau kita nak mengerti isi maknanya adalah boleh jadi upah, gaji, penghasilan. Siapa suka di kalangan kita kerja 8 pagi sampai 10 malam, gaji 1,000 je. Mesti orang kata, tak jadi. Kami 8 pagi 5 petang pun paling-paling 3-4 ribu, 5 ribu baru kami selesa dan kami redha. Biasanya macam tu. Tapi kalau ada orang kerja 8 pagi sampai pukul 10 malam, gaji 800 je, dia tak redha. Manusia tak macam tu. Kalau dia okey je, iaitu tak sihat. Dia tak sihat, dan dia dipergunakan. Jadi bahaya gitu. Tapi macam mana sekalipun Allah Ta'ala sebut zalika mata'ul hayatid dunya, ketahuilah kalau dalam hidup engkau ada 6 ni, isteri yang cantik jelita, ada rupa paras, ada harta dan semisalnya, itu nombor 1. Lepas tu engkau ada anak-anak yang bijak-bijak. Lepas itu kau ada apa lagi tadi? Harta yang menggunung. Engkau ada kereta yang bagus, motor yang mantap. Engkau ada perusahaan yang gudang kau besar. Kemudian engkau ada lagi penghasilan yang begitu banyak. Baru ni saya baca dekat Facebook, ada orang gaji sampai 140,000 kan. Kemudian Dr. Zaharuddin buat keluar, itu masih sikit lagi. Sebab ada lagi orang yang gaji, yang dia pernah tengok gaji 800,000 ke 1 juta satu bulan. So nak bagi tahu, ada orang macam tu, sebulan gaji dekat 1 juta.
memang banyaklah duit, tapi Allah tetap bagi isyarat pada kita, zalika mata'ul hayatid dunya, ketahuilah itu cuma perhiasan dunia, kemewahan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Ta'ala telah menyediakan sebuah tempat jauh lebih baik daripada 6 hal yang kau miliki di atas dunia ini. Jadi saya nak patah balik kepada ayat surah Fatir ayat 29 tadi itu, ibu-ibu ayah sekalian. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang 3 golongan ini, Allah Taala bagi isyarat mereka yang berada dalam 3 kelompok ini senantiasa berharap sebuah perniagaan yang takkan pernah merugi. Dalam dunia ni, sehebat apapun sebuah bentuk perniagaan dan juga perdagangan, tak pernah menjanjikan keuntungan yang abadi. Tak pernah. Tak ada. Kita pernah dengar tak dahulu ada satu kedai mainan Toys R Us. Hari ni masih ada, tapi dia 1, 2, 3 tempat je, kecil. Dahulu nama dia gah. Kita pernah dengar dahulu ada macam-macam jenama-jenama mega mall yang besar-besar. Tapi di mana mereka hari ini? Mereka telah pun ditelan zaman. Orang dah tak mengungkapkan lagi dah jenama-jenama mereka, Konica ke jenama apa, dia Kodak ke apa. Orang dah tak sebut dah. Sekarang orang pakai telefon. Hatta orang nak buat video pun dah tak pakai kamera hak besar-besar tu. Kadang-kadang buat video pakai iPhone sahaja. So nak bagi isyarat, kalau dahulu ada nama-nama yang besar, kita teruja nak memiliki. Tapi hari ini kita pun dah tak peduli. Samalah waktu kita muda-muda dahulu. Waktu keluar saja satu-satu jenama kereta yang baru, kita punyalah, kalau lah aku dapat pakai Mercedes belalang. Contohnya, ingat ayat belalang apa bulat tu kan. Kalau lah aku dapat pakai Mercedes mata kacang. Ingat mata kacang tu kan. Alangkah indahnya hidupku. Tapi hari berlalu hari, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Hari ni dia lalu sebelah kita pun kita nampak dia dengan Wira adik-beradik je pun. Kereta lama. Kalau siapa-siapa pakai pun kereta lama. Tak ada apa dah. Sebab nak bagi isyarat, dalam dunia ni tak ada benda yang kekal. Yang kekal benar-benar hanyalah amal. Kalau kita daripada muda kita baca Quran sampailah hari ni dah tua berjanggut dan juga beruban, kita masih baca Quran, orang akan pandang dahsyat dia punya istiqamah ni. Hebat dia mampu lagi bertahan, asyik datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dengar kuliah, baca Quran, sembahyang duha. Orang akan respect amalan. Tapi ini yang paling leceh sebenarnya, istiqamah. Kan itu yang Nabi sebut, khairul amali adwamuha wa inqal, sebaik-baik amalan kehidupan adalah yang berterusan walaupun sikit. Yang sikit tu yang susah nak bikin tu. Ramai orang baca Quran tapi tak ramai mampu istiqamah baca Quran. Ramai orang boleh salat tapi tak ramai orang boleh salat berjamaah dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena menjadi sebahagian di kalangan mereka-mereka yang rare, terpilih, jarang-jarang. Baik, kita pergi pada ayat tu balik. Allah Ta'ala bagi tahu siapa 3 kumpulan ini. First kali Tuhan kata, innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ini termasuk di kalangan orang yang melakukan perniagaan dengan Allah tak pernah merugi. Jadi kalau kita nak berbisnes dengan makhluk, kita senantiasa 50-50. Untung ke tak untung? PKP lagi ke tak PKP? Orang datang ke orang tak datang? Tapi once kita jaga perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kata lan tabur. Lan. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu perkataan lan ini untuk kaedah abadan abada, selama-lamanya. Takkan pernah merugi. First baca Quran, nombor 2 dirikan salat, wa aqamus salah, dan yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Maka Allah kata inilah 3 kumpulan manusia yang mengharapkan perniagaan takkan pernah merugi. Tapi dalam 3 keadaan ini dia kena ada 2 syarat utama untuk Allah Ta'ala terima. Saya yakin semua orang tahu. Yang pertama mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bacaan Quran kita Allah Ta'ala terima, ikhlaskan niat, ikutlah sunnah. Kita nak solat kita diterima oleh Allah Ta'ala, ikhlaskan niat kerana Allah, ikutlah sunnah. Kita nak sedekah kita diterima oleh Allah Ta'ala, ikhlaskan niat, ikutlah sunnah. Maka dengan itu amalan-amalan yang kita persembahkan pasti menguntungkan dan tak akan pernah merugi. Macam mana takkan pernah merugi? Ayat 30 Allah jawab, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Sebab setiap kali
orang-orang ini melaksanakan 3 hal ini, on the spot Allah Ta'ala akan memberi ganjaran balasan ke atas apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih, kemudian Allah Ta'ala akan top up, bukan balas semisal, Allah Ta'ala akan gandakan lagi pemberian Allah Ta'ala ke atas kita, si pembaca Quran, si pendiri salat, dan juga orang yang berinfak. Kita ambil contoh infak. Biasanya kita perasan tak, bila kita duduk saja-saja, tiba-tiba datang seorang, dia pun kata, pakcik, ni saya bagi RM100. Kita terima tu, hati kita sedih ke hati kita happy? Ke macam mana? Ke menangis, kenapa bagi aku 100? Tak. Kita akan terima kasih, kenapa bagi saya RM100 ni? Orang yang bagi tu pun tak apa, memang saya rasa nak bagi hari ni. Kita yang terima ni kita rasa apa? Seronok. Ush, pagi ni aku dapat RM100. Masya-Allah, alhamdulillah aku dapat RM100. Tapi dalam hadis Nabi, dalam ayat Quran, Allah bagi isyarat orang yang bagi itu jauh lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Dalil dia apa? Nabi kata al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang memberi jauh lebih berbahagia daripada tangan yang menerima. Jadi kerana itu, orang yang memberi infak, orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberani yang nak mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Kenapa kita kata orang yang bersedekah ni sang pemberani? Kerana dengarlah baik-baik ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, saat kita berani keluarkan duit untuk bersedekah, untuk belanja makan, belanja minum, letak dalam tabung dan semisalnya, untuk amalan-amalan lain pasti insya-Allah Allah mudahkan. Tapi saat kita berkira-kira dan kita takut nak letak duit dalam tabung, nak bagi dekat budak-budak, nak bagi dekat rumah anak yatim, untuk amalan-amalan lain sukar kita nak dibukakan pintu ibadah yang lain. Jadi sebab tu perasan tak, bila kita doa, kita sebut Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon perlindungan kepada Engkau, ya Allah, dengan Engkau daripada terkena penyakit kesedihan waktu lampau dan kesedihan akan datang. Aku pohon kepada Engkau perlindungan jangan sampai aku diuji dengan kelemahan dan kemalasan. Aku pohon kepada Engkau, ya Allah, jangan sampai aku terkena penyakit pengecut dan bakhil. Nampak tak Nabi ajar kita? Pengecut dan bakhil. Yang saya kata tadi, orang yang berani menderma adalah sang pemberani. Kenapa Nabi SAW gabungkan? Sebab pengecut dan juga bakhil ni saling berkait rapat. Dia nak buat sesuatu pun, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Sampai dia nak beli baju dia pun, boleh ke tak boleh nak beli, boleh ke tak boleh. Habis duit aku nanti kalau aku beli ni. Nak beli makan pun, mahal sangat ni RM6 ni, tak boleh ni RM2 je sepatutnya. Dia terlalu berkira-kira dan akhirnya dia sakit sendiri. Atas sebab pengecut dan juga bakhil tu, menyebabkan dia duduk dekat dalam hospital, yang menyebabkan dia kena keluar duit berpuluh ribu pula. Sebab tu jadilah pemberani. Bersedekahlah. Nabi kata, mana qasat sadaqatun min mal, harta engkau tak pernah kurang sikit pun dengan jalan sedekah. Harta kau tak pernah kurang sedikit pun dengan jalan sedekah. Kalau kita buka muka surat 44, 45, 46 surah Al-Baqarah, kita boleh jumpa berhelai-helai muka surat cerita pasal sedekah. Yang Allah kata wa yazidahu min fadlih, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menggandakan lagi. Kita pun terfikir-fikir, waktu aku bagi tak nampak pun gandaan dia, pasal mata kasar kita hanya nampak fizikal. Aku bagi RM1, pulangan mesti RM1. Kita duk nampak macam tu. Silap. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, Allah balas bagaikan satu biji benih. Keluar daripadanya sebatang pohon yang padanya ada 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji buah. Kalau ada 7 tangkai, 700 biji buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala akan gandakan kepada siapa yang dia nak. Dengar, siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim. Sebab Allah maha luas kekayaan, Allah maha luas pengetahuan. Jadi, kita kadang-kadang berharap aku bagi RM1, pulangan mesti RM1,000. Contoh. Siapa boleh bagi jaminan saat kita dapat RM1,000 tu makin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa boleh bagi jaminan?
Kita tengok orang pakai Mercedes, BMW, Velfire, kita pun kata aduh hai, nak. Siapa boleh bagi jaminan saat kita pakai Velfire kita boleh datang lagi surau Ar-Rasyidin? Siapa boleh bagi jaminan orang yang pakai, kita lah dapat Mercedes yang kita kata 2 pintu boleh buka bumbung tu, dia tak terlepas dari pergi ke pub dan juga disco? Tak ada orang boleh bagi jaminan. Sebab itu cara Allah jawab 700 kali ganda tu boleh jadi dengan isteri yang salihah, anak-anak yang dengar cakap, urusan dipermudahkan, boleh ada waktu baca Quran, boleh keluar duit bagi bantuan pada orang, macam-macam pintu yang akhirnya bahagia tu ada dekat dalam dada. Saat orang lain makan restoran Menate, tomahawk, wagyu, tenderloin, kita hanya makan capati dan juga lempeng sahaja. Kadang-kadang orang yang makan lempeng tu jauh lebih bahagia daripada orang yang makan wagyu ataupun tomahawk. Faham tak maksud saya? Kita terlalu memandang kepada dia punya posting makan sedap, dia ni minum sedap. Kadang-kadang orang yang makan sedap, minum sedap tu kadang-kadang itu sahajalah bahagia dia hanya letak dekat dalam Facebook. Kawan-kawan dia setakat wagyu tomahawk tu yang harga 7-800 tu biasa. Kawan-kawan dia lagi dahsyat yang 7-8 ribu pula. So yang dia macam ni lah kot, bagi ramai orang like sikit, bagi ramai orang komen sikit kan. Tapi kita ni alhamdulillah makan sampai boleh ketawa bersama-sama, boleh bersembang bersama-sama, walaupun tak ada gambar dan semisalnya. Tapi itu antara bentuk bagaimana Allah Ta'ala jawab dengan sedekah kita yang kita letak pagi tadi, RM1 ataupun 10 sen tu. Sebagai penutup, 5 minit lagi. Dah 7, boleh kena pukul apa nak berhenti? Biasa 7.30 berhenti tak? Okey. Nabi SAW nyatakan ma yusbih, tidaklah suatu pagi berlangsung dalam hari seorang hamba kecuali akan turun kepadanya 2 malaikat, illa yanzilani malakani, kecuali akan turun 2 malaikat. Setiap pagi kita ni, kita celek mata, kita berpagi-pagi sembahyang subuh, akan ada malaikat turun ke langit ataupun akan ada malaikat turun ke bumi yang berkatalah satu di antara duanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, dan berkatalah yang keduanya, Allahumma a'ti munfiqan mumsikan talafa. Malaikat pertama kata, ya Allah, ya Tuhanku, untuk hari ini jika ada orang yang menginfakkan hartanya, gandakanlah dengan gandaan yang besar ya Allah. Kemudian malaikat yang satu lagi pula berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kecelakaan dan kebinasaan bagi mereka yang menahan harta mereka pada hari ini ya Allah. Jadi kita nak kena cek ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Hari ini kita berani ke kita pengecut? Banyak atau sikit di sisi Allah tak jadi isu. Sebab Allah Ta'ala ajar kita etika keuangan. Allah kata wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basta. Allah kata dalam etika keuangan kau lelebihan, bukan keuangan yang bil elektrik lah, duit kereta, duit minyak tu, duit tu hak-hak depa, tapi lelebihan. Allah kata saat kau ada gaji 3,000, dah bayar tuition anak bla bla bla, ada balance 500 ataupun 1,000. So 1,000 tu Allah Ta'ala ajar kepada kita etika penggunaan dia. Jangan sampai engkau lilitkan kedua tanganmu di leher. Maksud katanya terlalu takut nak mengeluarkan duit. Wala tabsutha, jangan pula engkau pergi belanja 1,000 tu habis. Sebab dia punya hasil dia selepas itu adalah penyesalan yang dahsyat. Anda faham ni? Kalau kita kedekut sangat, Allah benci. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhulun. Allah kata aku benci dan aku tak suka kepada orang yang sombong, belagak. Dan ciri-ciri ni ada pada orang-orang yang bakhil, yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bukan setakat dia je bakhil, dia suruh orang lain pun, tak usah bagilah ni sindiket ni. Makcik ni hari-hari aku nampak dia minta sedekah, tak usah bagi tu. Dia pula suruh orang jangan bagi sedekah. Allah kata aku benci orang-orang macam ni. Itu etika penggunaan wang tu. Sama juga Allah kata jangan kau pergi bagi semua. Kalau kita ada RM10 kat dalam poket, dah memang kita tahu RM10 tu memang cukup-cukup nak naik Grab balik rumah, tak usah pergi bagi ya. Sekejap lagi kita pergi bagi pula, kita pula kata menyesal aku pergi bagi, dah tak pasal-pasal nak kena balik jalan kaki 40 km contoh. So ucapan menyesal aku bagi, kan dia penghapus kepada ikhlas. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, justru itu kita kena jadi
Salah satu di antara ketiga-tiga sifat yang menyebabkan kita berniaga tak akan pernah rugi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat tiga-tiga, jauh lebih dahsyat. Tapi kalau tak mampu, kita kena sedar diri, pintu syurga Allah ada 8. Pintu syurga Allah ada 8, pintu neraka Allah ada 7. Kenapa Allah Ta'ala cipta neraka lebih lagi? Kenapa Allah Ta'ala cipta pintu syurga lebih banyak daripada syurga? Sebab Allah betul-betul memanifestasikan ucapan dan firman-Nya, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayang aku senantiasa mengalahkan kemurkaan dan kemarahan aku. Jadi bila kau buat salah, kau minta ampunlah, kerana ada pintu yang namanya pintu pengampunan, ada yang namanya pintu sedekah, ada yang namanya pintu baca Quran, ada yang namanya pintu buat baik dengan mak ayah, macam-macam pintu. So jagalah mana-mana pintu yang senang untuk kita. Kalau boleh jaga semua pintu, dahsyat, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, kita kata, ustaz, saya ni susah nak bagi sedekah, tapi saya senang baca Quran. Jaga pintu baca Quran sungguh-sungguh. Jaga. Dalam waktu yang sama, jangan tak bagi sedekah langsung. Usaha. Ya Allah, mudah-mudahan 50 sen yang aku letak ni merupakan permulaan aku untuk letak RM50 satu hari nanti. Saya ada satu kawan, jamaah sekalian, kerja kerani. Waktu saya jadi lecturer dahulu dekat salah satu college. Tapi saban tahun dia akan pergi overseas berjalan, bukan pergi buat kerja, pergi berjalan. Setiap tahun, kejap-kejap pergi California, kejap pergi Las Vegas, kejap pergi, memang berjalan. At last saya pun bertanya kepada dia, nama dia Saad. Saya kata, Abang Saad, saya tengok Abang Saad mewah aja kalau makan. Zaman tu, yelah, kita memang belajar agama, tapi yelah, Allah Ta'ala uji nasib kita berbeza-beza. So saya pun tanya dekat dia, macam mana abang boleh? Yalah, maksudnya saban tahun ada duit macam ni. Dia kata, selain abang kerani, kat luar abang ada buat bisnes kecil-kecil je. Tapi tak adalah macam orang lain, jual kereta, jual rumah ke apa, tak. Abang buat kecil-kecil, jual kopi, macam tu je dia kata. Tapi Faiz, apa masalah Faiz nak cerita kat abang, dia kata. So saya kata, saya dapat gaji sekian-sekian, tapi kadang-kala lagi 4 hari, 5 hari nak gaji, saya kena jumpa Abang Saad. Abang Saad pinjam 100, dari 5 hari gaji saya pulang balik. Saya cerita kat dia benda tu. Jadi dia kata, okey, tak apa Faiz, abang faham je, sebab abang pun pernah ada zaman Faiz dulu. Jadi gini Faiz, dalam wallet tu ada berapa? Saya pun buka saya punya dompet, ada RM20. Itu last RM20. RM20. Sekejap lagi dia kata, bagi kat abang boleh? Saya pun bagi kat dia, dia konyok duit saya. Konyok. Ambil, dia kata lipat. Dia letak dalam tabung masjid tu, dia letak RM20 tu. So, saya pun termenung, bang, hak ni last ni, tak apa, sekali abang bagi balik. Tapi abang nak bagi syarat, ini bukti pertama Faiz letak RM20 kat dalam masjid. Abang berharap setiap Jumaat macam hari ni Faiz berani letak RM20. Boleh janji tak? Dia kata, saya pun macam okey, insyaAllah. Saya tanya dekat dia, Abang Saad, gaji Abang Saad 1,000 lebih, gaji saya 3,000 lebih. Saya cakap macam tu, siang-siang. Waktu dia kerani, kita lecturer. Tapi macam mana Abang Saad atur duit? Dia kata, wallahi setiap Jumaat hampir puluhan tahun dah, setiap Jumaat abang mesti letak RM50 Faiz. Mesti RM50. Sebulan mesti 200 tu untuk tabung Jumaat je. Hari-hari lain abang tak nak cerita lah, tapi ni cerita abang kepada Faiz, dia kata, kepada saya, dia kata, jadilah pemberani. Ini ayat-ayat dia yang saya simpan sampai hari ni. Jadilah pemberani, Allah Ta'ala akan gandakan rezeki daripada sudut yang kita tak sangka-sangka. Hari ni saya masih kontak dengan dia, saya tanya dekat dia, Abang Saad macam mana, masih RM50? Kemudian saya gelak, dia pun bagi tahu, alhamdulillah sekarang RM150. Setiap Jumaat abang mesti letak kat dalam tabung masjid, dia kata. So kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Patutlah sepanjang, dia kata, sepanjang abang keluar pergi London ke, pergi Jerman ke, pergi mana ke Faiz, sebenarnya abang tak pernah keluar RM1 pun. Semua orang taja, dan abang tak pernah tahu pun. Tapi orang yang sama lah, dia akan taja. Kadang-kadang orang lain, dia ni taja tiket, dia ni taja makan minum, taja shopping. Abang tak tahu apa pun. Orang ajak kita pergi, kita apply cuti je, dia kata. Tapi kehidupannya, dia kata, macam tu lah. Dan abang sangat berbahagia, sampai hari ni jadi kerani pun tak jadi masalah, dia kata. Tak apalah, Allah bantu jual kopi sikit, jual apa, boleh buat bekam-bekam sikit, okey lah. Semoga Allah Ta'ala ridha. Jadi saya belajar satu benda dekat situ. Bukanlah title menjadi ukuran bahagia. Kita pensyarah, kita dekan ke, kita pengarah ke, belum tentu bahagia. Tapi ada orang yang kadang-kadang kerja dia sapu sampah di tepian jalan, cari tin, cari botol. Hati dia jauh lebih berbunga daripada hati kita, yang kadang-kadang memikir, bila nak ujung bulan, anak aku bagi duit tak, anak aku tak bagi duit ke, anak aku datang tengok rumah aku ke tak tengok aku dah.
Macam-macam bentuk bahagia Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat itu untuk pagi ini. Yang kita dapatkan pelajaran utamanya, berbisneslah dengan Allah Ta'ala, maka kita tak akan pernah merugi, bahkan kita akan dapat kebahagiaan hati. Selalu-selalulah baca Al-Quran, selalu-selalulah dirikan salat wajib, itu fardu. Kemudian kita jagalah dengan amalan-amalan sunnah. Dan juga yang ketiganya, berinfaklah, sama ada dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Semuanya baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap dengan pertemuan kita di pagi hari penuh barakah ini, Allah Taala sandingkan kita beramai-ramai dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.